Baik, Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi di Rampai Pagi ini. Jadi kita sudah masuk di jam kedua kita, 8.33 minit pagi ya. Di mana di awal pertemuan kita tadi di sekitar jam 7.20 minit pagi telah kita bergerakkan. Kita bawakan dua segmen pada pagi ini. Semuanya menjurus kepada penambahan ilmu pengetahuan. Dan segmen motivasi pelajar akan kita bawakan pada saat ini. Iya, segmen motivasi pelajar membawakan tajuk Ciguku tu. Kita akan bersama dengan Ciguku, Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, merupakan seorang kaunselor dan motivator. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Lama yang dah berjumpa Cikgu. Ya, saya selalu pulang ni. Saya dah nampak. Sekali dah berjumpa bertahun. Batah. Alhamdulillah. Minggu-minggu, alhamdulillah. Berminggu-minggu. Alhamdulillah. Tadi baru saja menyambut sambutan Hari Guru ya. Betul. Pada setiap 23 September. Ya, betul. Ya, jadi memang sesuailah dengan tajuk yang kita bawakan Ciguku tu. Jadi tanpa melengahkan waktu sebab banyak ni yang akan dikongsikan. InsyaAllah. Kami serahkan kepada Yang Mulia Cikgu Haji. Silakan. Baiklah, terima kasih Is dan Nadirah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila saya pilih tajukan ni Ciguku tu nya. Ya menjurus kepada bila berjumpa pelajar-pelajar lama, saya percaya Is pun pernah menjadi murid ya kepada cikgu ya. Tadi pun saya bilik makeup pun baru cerita. Kita ni Ciguku dulu ni ya. Jadi perkataan itu memanglah menjurus kepada guru-guru. Sebenarnya bila kita ni melihat saya itu penyampaian guru cemerlang, guru berjasa, special mention. Alhamdulillah saya pun berada di dewan itulah di ICC itu. Ya. Jadi memang bila kita jumpa banyak ni bergambar bapa ni. Oh, yang Ciguku dulunya macam-macam lah diucapnya tu. Dulu yang ni yang masa mudanya macam tu tu. Kan ucap mana ni ya. Ini lagi berapa soalnya. Sedulunya bisa ni handsome ni cuba ni. Ya memang hakikatnya ya. Oleh berintasnya diam-diam kami semua ni. Macam itulah. Bahasa tarik nafas ni macam tu dia. Jadi bila sebut Ciguku tu, Ciguku tu nya. Jadi apa sebenarnya peranan cikgu ni? Saya bersyukur walaupun sampai hari ni masih perkataan cikgu tu masih diguna pakai. Macam Is pun masa lagi cigunya panggilnya. Tapi kalau Is melagau tuan tu macam janggal sikit rasanya. Mengapa tuan ni mengapa sih sana damam boleh. Jadi bila sebut cikgu tu saya akan selalu orang tanya, kalau kami panggil kita siapanya? Saya lebih selesa bila dipanggil cikgu. Cigunya. Jadi saya tahu tu. Kalau berjalan pun barang kadai, cikgu-cigunya. Saya tahu tu. Kau ni memang my ex-student ni kalau memanggil. Jadi, yang inilah yang kita lihat bahawa cikgu ni di mana-mana pun, bila-bila pun akan selalu dikenang. Tak kira lah, apapun cikgu mana pun pesennya. Jadi hari ini saya akan menghuraikan tugasan guru ni dan jadi kenangan sampai dekat ni bila-bila. Supaya kan aku pun itu kan tunya mudah cikgu ceritanya. Kubur di Pulaya tu sekiranya. Mana je beritahu. Mudah je lah kat mudah cikgu Haji tunya berkuburan je. Mana tahu. Okey, jadi di sekolah ni banyak cikgu ni sebenarnya. Yang paling kita lihat kalau nyata ni cikgu kelas. Artinya cikgu kelas tu artinya my form teacher-nya. Artinya form teacher tu ia menjaga kelas tu. Jadi apa sebenarnya peranan cikgu kelas ni? Cikgu kelas ni sebenarnya ia akan melihat keseluruhan penuntutnya tu. Kan dari masuk saja. Ingat tu sah. Kalau saya ibu ni pun cikgu masuk sudahnya. Adanya okey tak? Angketnya kalau dulu tes angketnya. Kalau zaman saya dulu lagi belum beri salaman ini. Selamat pagi cikgunya ataupun good morning sirnya. Selamat keselamatan baru dah memberi salam. Jadi peranan guru kelas ni atau form teacher ni memanglah awal-awal dia akan melihat datnya tu. Ini kadang-kadang bila kita ni lihat tema tahunan ya, guru berkualiti pemacu transformasi pendidikan. Jadi di mana letaknya guru berkualiti itu sebenarnya. Jadi form teacher adalah di antara guru yang berkualiti. Bila melihat macam ni kan, ada kelas tu kadang ni 20 orang, datnya tu. Kalau ada suaranya bibi-bibi semuanya,
atau pucat bibirnya dia aninya belum minum usulnya seorang ni, atau ada yang matanya macam gafil usulnya mengantuk, ni sudah usulnya dia bertidur usulnya ni, ada yang ceria, ada yang biasa ceria, tiba-tiba besoknya diam-diam. Jadi guru form teacher ni memanglah peranannya berat sangat saya pernah berapa kali, kalau kami bulan 12 selalunya ada kena bagi tugasan-tugasan guru. Banyak orang kabak-kabak ni. Kalau nya Allahu Akbarnya guru tekunya form teacher tu tahun 8 ni. Sebenarnya form teacher tu ya macam ibu sangat. bapa betul Ya, jadi bapa, jadi mama, dan juga ya mengumpulkan semua markah, banyak tu tugasannya. Kalau jadi form teacher memang yang bukan saya ucapkan mudah bandingkan dengan guru subjek, memanglah ia hanya mengajar subjek. Fokuskan kepada kalau subjek guru tersebut. form teacher sana Allahu Akbar. Jadi bila masuk saja dia akan melihat. Jadi peranan form teacher sana memanglah kalau nak tu sedih dilagau. Dan satu pertama sekali memanglah Iskandarnya, hadirnya. Nadira, mana si Nadira ni? Lihatnya kosong. Tidur. Jadi kadang-kadang peranan guru ni bila ya guru yang saya nyatakan berkualiti ni, kalau sudahnya absen tu ya akan tu. Mengontek yang hebatnya guru berkualiti ni ia akan telefon ke rumah tu. Dulu cuma ni kan ya. Terus. Bukan cuma ya, atau cuma ni bingkul lakat. Mana anak kitanya? Damamnya cigunya. Kenapanya cuma tu kan? Jadi tu peranan guru form teacher ni. Kalau saya sebagai guru form teacher tu, kalau semua hadir atau adalah satu kebanggaan. Nyaman rasanya. Syok tu kalau misalnya kalau mentotal hujung bulan ni 100% attendance. Kalau kurang tu saya rasakan sedihlah aku kenapa tahun bulan ni dah banyak anak-anak sekolah macam tu. Jadi ini pun jadi satu ni macam berlawan dengan guru-guru lain. Punya 100% yang my student datang. Jadi ini ialah peranan form teacher satu. Maksudnya tadi ciguku tu nya. Jadi kalau pun dia berlintas ada orang mana-mana kedai yang bisa-bisa ya, nya ciguku tu itulah. Yang ucap-ucapnya. Ciguku tu. Ciguku tu tempatnya ciguku ni yang mengajar pada aku dulu tu nya. Ada je tu yang macam tu. Jadi ya form teacher sana memang menyeluruh saya beritahu tadi kan. Kalau yang dah datang, kalau keadaannya kami melihat pelajaran ni di pagi ya paling awal tu. Pukul 7.15 sudah dalam kelas. Betul. Tu seorang-seorang. Saya ni pengalaman kalau dia melihat pertama sekali yang lapar Isa kalau pagi-pagi ni banyak lu kau minum soalnya onda sampat cigunya mamaku air bangunnya tu kasar tu. Dibagi tahunya mamanya air bangun. Kalau benar benar belinya tahu tu. Dari perkongsian cikgu tadi ada menyebut guru berkualiti ni juga merupakan guru yang dedikasi. Kalau dalam bahasa Inggerisnya go beyond. Beyond. Bukan saja ia tahu anak muridnya ni Indah datang tapi diteleponnya kenapa Indah datang. Betul. Tapi di dalam hal ni cikgu, bagaimana kita ni tahu teachers ni overworked. Exactly. Diorang banyak dibuat. Macam mana diorang menetapkan boundary ataupun perbatasan itu sebenarnya di antara life dengan work balance. Ni orang kita ni mau jadi dedikasi tapi kita ni mau juga ada batasan-batasannya. Betul. Macam mana tu cikgu? Macam mana kita ni kan membina batasan tersebut bagi guru-guru kita ni? Jadi bagi saya pun dulu mengajar hampir 25 tahun mengajar. Satu pindah ke pejabat Jadi saya rasakan boundary ni pasti ada. Tapi kalaulah sekiranya contoh, bila kata ni ada pernah satu cerita di Brunei sendiri ni, sekolah tu ia ada 3 adik-beradik. Jadi setiap hari hanya 2 orang yang hadir ke sekolah, adik-beradik tu. Jadi memang dalam sehari tu memang ada seorang yang dah hadir lah. Jadi kadang-kadang inilah melihat guru yang berkualiti ia akan melihat kenapa kamu adik-beradik 3 orang aninya dah hadir hari-hari Pak. Jadi bila inilah yang tadi boundary tu kadang-kadang sebenarnya guru ni kalau pada peraturannya dah boleh sampai ke rumah tu Pak. Itu yang tadi tu tapi disebab rasa kata ni sebagai seorang guru kata ni melihat benar-benar apa keadaan pelajaran tu, kenapa boleh macam tu, kenapa bersedih, kenapa bajunya berkulok misalnya. Masalahnya. Kenapa bajunya berkulok? Rupanya belum bertop up listriknya, belum berterikah. Contoh. Jadi barang macam mana ni sedikit-sedikit ni pun kalau guru yang berkualiti itu kan memberi keprihatinan.
Jadi bila ya lihat rupanya 3 orang ini uniformnya hanya 2 nya es. Sebab itu ya seorang dah hadir. Kadang kita ni terharu sebab cerita tu. Kadang-kadang dia orangnya ya absen ni cikunya. Tapi apa sebenarnya ya dah hadir tu? Ini yang tadi kita tu tadi beyond, keluar daripada boundary itu. Tapi sebenarnya keluar dari boundary ini untuk melihat apa sebenarnya pelajaran itu. Jadi kita ini jadi pendidik bukan hanya mengajar subjek, tapi pada masa yang sama melihat kesejahteraannya tu, Bang. Kenapa ya anda datangannya? Kenapa cuma nyusulnya? Latar belakang. Kenapa bajunya ni kuning katanya? Mengapa tidak? Karena baju ni putih, ada yang kuning. Bandingkan dengan lusuh. Kenapa? Mungkin itu di rumah sistem perairan, macam-macam kali kata ni tahap kemiskinan banyak ni. Jadi inilah yang kata ni melihat tadi guru berkualiti itu. Tadi dia tadi perhatikan apa pun usul. Jadi memang form teacher satu balik kepada form teacher sana memang kerajaannya boleh sungguh katakan berat. Dan kadang-kadang ni pun saya rasakan memang jadi guru ni tani seri guru pun banyak anunya ni. Satu-satu tadi tahu form teachers kadang-kadang ada tugas lain tu. Bagian bangunan, Allahu Akbarnya. Bagian kaki tangan, atau lain gitu. Menjaga buruh, menjaga pembersih, tukang kabun, tukang masak, itu lain lagi kelasnya tu. Itu lain berbahaya kelasnya tu. Kalau tu lagi padeh tu kadang-kadang. Jadi form teachers ini satu daripadanya ialah kasih sayang tu. Satunya cikgu kutunya. Jadi kalau form teachers, kalau orang kadang ada penampakan lainnya, yang kacaunya aku form teacher kutunya. Sebenarnya ia melihatkan kasih sayang itu. Itu baru form teachers. Yang kedua yang akan saya sortikan ini cikgu kutu ialah guru subjek. Guru subjek ya. Jadi kita ni pun guru subjek ini mainkan peranan yang penting ni. Ya kadang-kadang saya satu subjek misalnya bahasa Melayu. Ia sampai 7-8 kelas tu. Itu lagi banyak tu, 7-8 kelas. Ini pun bukannya tadi ambil mudah, tapi kata ini pun kadang-kadangnya jadi form teachers pada masa yang sama guru subjek juga. Betul. Mana ada yang mengajar. Kalau sekolah rendah merangkumi tu kalau sekolah rendah. All subjek diajarnya. Kalau sekolah menengah ada satu subjek saja yang diajarnya. Jadi inilah kalau kita melihat guru subjek misalnya yang mengajar macam saya dulu mengajar history. Kita ingat sekali saya art juga. Jadi lukisan, saya lukisan. History Jadi memang cara mengajar dulu itu kali berbeza pada zaman ini. Saya pun kemarin di sebuah kampung bila berjumpa dengan orang ini memang berbeza. Zaman kami dulu sama zaman sekarang ini cara mengajar itu berbeza. Sangat berbeza ya. Dulu yang kata ni one way saja. Tadi beritahu kalau dia terjawab kau beri di atas kursi. Macam itulah dulu Dia jual tapi saya rasakan ada juga bagusnya. Sistem lama tu. Betul. Kenapa anak murid jadi takut? Kalau sistem baru ni dah dapat sedikit dah kau siap kau ni. Kadang-kadang inilah kadang-kadang keluahan rasa guru-guru lama sama guru-guru baru itu berbeza. Kalau dulu kata ni kalau meraih pelajaran ni yang kata ni boleh Pak. Sebab apa tu? Kata ni kalau sekiranya tadi meraih pelajaran tu zaman dulu ni kalau kata ni balik ke rumah mana kata ni berani beritahu indung kata ni. Betul. Sebab kalaunya di mana lagi nya kau belum kena kubet atunya sebelah kanan. Mari kau nya. Aku li menambahi kau sebelah kiri. Sebab ibu bapa tu memahami bahawa ke sekolah tu ialah mendidik anak-anaknya ni. Jadi bila apapun dibuat oleh guru tu tidak ada yang macam terasa marah sebabnya baginya lulus punya kau memang kau tu memang. Isnya. Saya jadi teringat Cikgu Haji bila saat yang paling saya secara peribadi saya dah suka saat bila di waktu pagi waktu assembly. Sebab bila waktu assembly kami semua berbatur lah di bawah padang yang ada dihaskan dan Cikgu Halim Sri sendiri di atas. Dia akan memerhatikan semua matanya seperti satu ada menuju sasaran dan saya antara murid yang selengkap. Dulu ini just perkongsian saja. Ya, betul. Saya suka mengenakan rantai emas. Ya. Jadi masa lagi ingat Cikgu Ajah Mahani mengajar subjek Al-Quran dan agama ya. Jadi beliau dan juga Cikgu Ajah Mahani lah yang mengambil tindakan disiplin. Kan dulu ada spot check secara tiba-tiba kan.
ada prefect yang Ya. ditugaskan, kemudian Betul. siapa yang ada masalah disiplin akan dipanggil berjumpa dengan mereka. Ya. Jadi itulah kenangan-kenangan antara yang saat-saat yang menggerunkan waktu itu. Tetapi okey, apakah yang dimaksudkan dengan dedikasi? Karena begini, ada salah seorang guru waktu masih di sekolah menengah, waktu itu dipanggil sekolah menengah Serasa ya. Ya. Jadi beliau menukarkan watak beliau untuk ia sebetulnya seorang guru yang pendiam, tetapi untuk menjadikan anak muridnya itu menjadi pandai, beliau menjadi seorang tegas wanita, Cikgu Zahra kalau tidak salah. Jadi maksudnya perwatakan tersebut, Cikgu mungkin dapat dijelaskan. Ya, kalau tadi lihat guruannya, ia boleh dipelbagaikan, Pak. Ya. Macam-macam caranya ketandikan kan. Kalau ya dalam kelas ini kayaknya 20 pelajar. Ya. Ia datang daripada macam-macam passionnya ini. Betul. Dia dididik oleh ibu bapanya, Pak. Ada yang dididik ibu bapanya yang pendiam. Ya. Mungkin di rumah ya memang strict. Jadi Disiplin dari yang disiplin. kuat, ya. Jadi di sekolah ya diam. Ada yang macam bebas bercakap. Ya. Sehingga ada student kata ni, kawannya kebebiran kawannya kau. Cikgu berani bah hal kata ni. Ada macam itu. Ya. Ada yang kadang-kadang yang tadi menyedihkan ya macam mungkin di rumah dari segi disiplin kurang. Jadi sebab itulah dibawanya ke sekolah yang perlu banyak melanggar disiplin sekolah. Ya. Mungkin juga ada waktu dua itu zaman jahiliyah lah. Ya, maksudnya di sana mungkin kalau di rumah terlalu strict dan Nadira mungkin Nyaktani sudahnya ke Di sekolah, wataknya lain. Ia mengemburanya. Di sana dia mengeluarkan anunya tu. Di rumah anda kena beri peluang. Ini satu perkara yang perlu tani nilai sebenarnya tani lihat terlampau strict, mamanya ni dah bercakap ni boleh buat saja. Jadi akhirnya kalau ia di sekolah ia akan menganu kata ni. Mengeluarkan wapnya tu. Di rumah dia Powernya. Jadi inilah sampai ke tahap kata ni kadang ibu bapa dah faham anak kau ni di rumahnya baik je beninya mana macam mana ninya apa di sekolah macam mana ni. Jadi ini yang perlu kata ni nilai balik tadi mengenai dengan perkara catat tu. Jadi now kita masuk tadi guru subjek sekiranya bila berjumpa pelajar macam saya mengajar sejarah dulu. Jadi sekarang ini disebab pengajaran sejarah tu anak-anak didik saya dulu tu sebelum berjumpa masih ingat lagi dan tahu apa sejarah. Dan juga kalau mengajar geografi, diorang akan tahu environment di apa sebenarnya. Guru mathematics, oh ya bagus. Kadang-kadang jadi businessman. Because dididik awal oleh guru-guru itu. Jadi kena guru English, dia boleh berbahasa. Macam Ihsan ni mungkin dia pernah dulu ikut berbahasa apa. Sebab tu kalangan ni boleh jadi macam mana. Tapi dulu saya pemalu pulang sebenarnya ni. Kalau dulu pemalu. Saya pun melihat di kecil TV ni aku benar kan ni. Si Iskandar kan ni. Jadi oleh kata menilai balik guru ni kadang-kadang masa tenis sekolah dia nampak nilaian tu. Betul. Tapi sudah kata ni bakal aja apa tu. Baik je benar. Ingat tu cikgu tu dulu macam mana. Dan sama sekali yang paling famous lah di sekolah ni guru disiplin. Betul. Ini paling famous ni. Cikgu guru disiplin dulu. Saya guru disiplin. Betul. Pasti di guru ni ramai. Kadang-kadang masa ni saya kalau tersenyum-senyum ni ada penuntut saya cikgunya pandai je kita bebun cikgunya, pandai je kita senyum. Kan masa dulu tu guru disiplin memanglah kalau kan bebun-bebun sama pelajar ya itu je tu bila dan juga Nadira bulan 12 saya beritahu tadi bila ada tugasan itu satu perkara kalau dilantik sebagai guru disiplin kadang-kadang kami sendiri sebagai guru tidak merasa selesa lah. Sebab guru disiplin ini memanglah ia ketegasan itu pergaulannya risikonya pun tinggi juga. Kalau zaman dulu tu memanglah sampai ke tahap pelajaran tu katanya dah faham. Betul. Jadi boleh sebab kita ni dilantik sebagai guru disiplin, kita ni akan hanya bertugas mengenai dengan dendaan misalnya dulu tu. Kau berantai emas, kami ambil. Jahiliyah lah tu. Diambil dirampas. Bila dirampas, tu rantai itu saya merasakan kekecewaan seorang pelajar. Betul. Memang dirampas. Ya, ia akan macam
meronta-ronta, kayaknya rambut panjang dulu digunting. Digunting, betul. Digunting. Kalau kasut dulu kali Nadirah pernah kali nustukin berjambul belakang. Saya budak baik. Budak baik. Allahu Budak baik dulu di Akbar. sekolah. Ataupun- Sebenarnya saya tertarik dengan perkongsian Cigo bagaimana dengan peredaran zaman ni. Kalau dulu anak murid ni dijamur di luar, Betul. pakai rantai emas terus diambil. Betul. Tapi kini dengan peredaran zaman, kita mungkin mempraktikkan sesuatu yang dipanggil sebagai gentle parenting. Ya, gentle Di mana mungkin guru-guru sekarang maupun ibu bapa diorang lebih berkomunikasi dengan lebih baik. Orang kita ni bukannya dengan aksi terus mengambil rantai emas satu, tapi mungkin untuk memberi eksplanasi, memberi penjelasan kenapa anda boleh memakai dan sebagainya. Tapi bagaimana pandangan Cigu terhadap ini? Adakah ini terlalu lembut ataupun ini adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan? Ya. So guru-guru ada dua karakter ataupun beberapa karakter Nadia. Maaf mencelah sedikit Cikgu Haji dan Nadira. Jadi Cikgu yang saya maksudkan itu dengan ia berubah karakter tersebut, ia dari pendiam menjadi tegas, kami jadi mau belajar. Kena takut. Kena takut. Baik, silakan teruskan. Pernah ini saya ceritakan, ini pun baru ni, yang baru ni, yang the latest, bukan zaman saya. Adalah seorang ibu waktu cerita, anaknya ni baru start ugama ni. Jadi bila ugama, baru 3 hari, dia temu ugama. Tahu tak kalau ni kan, tired mama, tired, ngalih kan. Jadi mamanya ni baru 3 harinya ugama. Absent dia lepas satu. 2-3 hari absent lagi. Jadi mamanya ni bila macam mana caranya ni akan nyuruh dia ni ugama. Jadi sehingga ibunya ni bercakap, bahnya kalau kau ndak ugama ni, mama kena tangkap polis ni, kena penjara mama ni. Sampai hari ini sudah beberapa bulan dia pernah absent. Jadi kadang-kadang pendekatan itu, which is sekarang bukannya berkelakar je tu. Kalau dilihat daripada akta pendidikan wajib, memanglah kalau sekiranya dia diantara sekolah, ibu bapa boleh kan? Bukannya berkelakar kan? Tapi bila sampai ke tahap polis satu merijap juga. Sampainya ia damam pundanya, aku mau sudah ugamanya karena mama kena tangkapnya. Jadi pendekatan itu berbeza. Jadi inilah bila kata Nimdat tadi mengenai dengan guru disiplinannya, memang Isa, zaman saya pun juga ada guru disiplin dulu kan. Di orang di antara guru yang kata dibanci lah. Banci bandar kata dia. Kalau pinganya kalau ada Isa, takut kata dia tu. Mati-mati. Tapi kalau sudah ada nyaman hati. Artinya cuma Cikgu Ali Yusri dulu. Kalau dilihat Cikgu Ali Yusri nyaman hati. Tiba-tiba ia ada di belakang. Cuba bayangkan. Kita selalu ketawa kami. Guru yang jarang kena beri hadiah hari guru ialah Cikgu disiplin. Tapi alhamdulillah bila banyak kalau tadi berjumpa, memang kadang-kadang berjumpa dengan pelajar-pelajar lama. Bila baru tu kadang saya bertahu baru tak ketani menghargai. Betul. Cigunya baik juga kita dulu strike katunya. Kalau ini aku jadi cemani. Kadang-kadang sebenarnya dulu tu payah ke explain tapi sekarang ni bersyukur zaman kalangan ni kita nyatakan tadi tu gentle parenting ni. Sebab kanak-kanak kalangan ni lebih bertanya Betul. Kenapa anda boleh rantai emas malah rantai emas ni harus dihuraikan. Kenapa? Jadi alhamdulillah pada masa ni ada guru konseling. Jadi walaupun dia dari sudut agama begini, jadi ia akan dihantar kepada guru konseling ini akan lebih memahami. Betul. Sebab guru konseling ini ia lebih menjadi pendengar, memberi pahaman kepada pelajar itu. Jadi ada kombinasi yang bagus sekarang ni. Zaman dulu memang ada tu. Yang ada hanya pegawai kesejahteraan dipanggilnya. Welfare officer. Welfare officernya tu. Ataupun bagi allowance tu, bagi kupon. Tak ada yang guru-guru bandar-bandar kata ni memahamkan kenapa anda boleh stukin berwarna. Betul. Kasut yang bukan dikhususkan untuk kenapa seorang anda boleh. beruntut. Orang betul faham. sekali. Jadi kayaknya tinggal lagi baru kita ni faham kita tu. Ini peraturan sekolah sudah. Aturan yang tapi kadang-kadang dengan ada guru konseling ni akan memahamkan. Lebih kanak-kanak lebih macam kita ni kan kalau kita marahi anak kita. Kenapanya? Why mama marah? Why me-nya? Jangan sampai pulang dipersoalkan. Kenapa mama mesti marah? Apa salahnya? So, inilah kata ni berbezanya. Macam mana nak halakkan. Sebab kata ni banyak mendedahkan dorongan ni dengan lebih banyak berkomunikasi. Betul sekali. Kata ni sama Indong dulu Aisyah. Kalau nyanyi tu. Kalau sekarang ni pun kalau tanya
Mama Abah sembahyang. Kadang-kadang ada bertanya tu, kenapa mesti sembahyang Mama? Payah kita menjawab tu. Pasal telefon ustazah tu, mana telefon ustazah ni ya. Sebenarnya pengalaman peribadi dulu. Ya. Kalau sekiranya ada guru yang menyuruh membuat sesuatu, saya sering bertanyakan kenapa. Ya. Dan selalunya guru-guru yang dah terjawab kenapa. Betul, ya. Tapi sudah saya membesar, saya memahami kenapa saya selalu bertanya kenapa. Ia Ya. mengasah sebenarnya Betul, ya. pemikiran kritikal kita ni. Kalau dibagi tahu saja reason ataupun sebab kenapa, Ya. selalunya anak-anak akan menurut. Kerana ia faham dari Ya. isinya kenapa mesti diikuti. Betul. Kerana itulah saya percaya dengan gentle parenting, iaitu dengan berkomunikasi lebih baik Betul, dengan ya. anak-anak untuk bagi mereka memahami secara lebih dalam lagi kenapa Ya. sebenarnya. Bukannya kalau kita ni jangan pakai rantai emas, tapi dengan sana saja. Ya. Tapi kini kita memberikan penjelasan Betul. dan sebab Jadi mengapa. tergantung-gantung, ya. Supaya indah tergantung. Ya. Amat padat sekali perkongsian Betul. kita pada kali ini. Topik yang saya sangat suka sebenarnya. Ya. Sebetulnya kita ingin lagi membicarakan mengenai InsyaAllah, perkara ini ya, tetapi ya masa kita sudah sangat suntuk Nanti kita sekali. ni request kalau sama InsyaAllah, Ali Yusri supaya lebih panjang lagi. Indah cukup rasanya masa. insyaAllah. Jadi kami ucapkan jutaan terima Terima kasih kasih. kepada Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri sendiri atas perkongsiannya, membuka minda kita walaupun nostalgia tersebut ya kadang-kadang ada pahit dan manisnya. Betul. Tapi semuanya menjurus kepada untuk membentuk insan tersebut menjadi insan yang Betul. jauh lebih baik ya. InsyaAllah. Terima Betul kasih kita sekali. ucapkan Terima kasih. kepada Cikgu Haji Ali Yusri dan kami ingin mengucapkan belum terlambat rasanya. Ya, selamat Hari Guru Cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan dilanjutkan usia, InsyaAllah. diberikan Amin, keafiatan. amin, Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sekali. Terima Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.